Yang bahagian badan ni, hari ni kita akan sambung pada bahagian baju ya. Yang bahagian badan yang kita potong semalam pada kain, bahagian hadapan dan bahagian belakang saya dah sambung Ni saya dah jahit, dah sambung. Kemudian kita akan temukan, ini bahagian depan, ya bahagian belakang. Kita temukan jahitan dia ni untuk dapatkan garisan bahu yang betul di tepinya. Ini dalam ni tadi saya dah gosok dulu dia punya basi tu kita kena buka. Bila kita pin, kita pastikan macam ni dia lari sikit. Pastikan line ni, line dah hadapan dengan line belakang kena sama Okey, kat sini saya dah gosok tadi bahagian dalam dia punya basi dah gosok. Kemudian yang bahagian sini pun saya dah gosok. Kita ambil acuan ni, acuan leher yang kita dah buat tu. Ini yang B ni garisan bahu B garisan bahu, yang ini belakang dan ini hadapan. Dia punya belahannya kita ambil 4 inci. Bila kita dah dah lukis dapatkan 9,5, kita basikan dia dalam suku inci kat sini untuk basi jahitan. Bahu ni kita letak kat sini betul-betul pada garisan bahu. Nampak yang biru ni, garisan bahu ni betul-betul bertemu dengan garisan bahu, line bahu yang ni. Kemudian kita akan draw dia ikut ni. Kita akan potong ikut basi ni. Dia punya belahan 4 inci kita tandakan. Sampai kat sini. Okey, bila kita dah tanda, kita pergi buka. Yang bahagian ini kita boleh buat, terus kita boleh buat lapik dia. Nanti saya tunjukkan yang ni. Okey, bila kita buka dia, dia akan jadi macam ni. Kita terangkan dia punya belahan dia. Kat sini 4 inci yang ni basi, daripada sini ke sini 4 inci. Okey. Yang ini dia punya lapik dia. Mula saya dah potong dia punya bahagian kertas gam ni. Kemudian saya tekap pada bahagian kain. Saya potong ikut line yang dalam ni. Kemudian saya potong dekat gam. Kemudian saya tekap dekat kain Bila kita dah gosok, lepas tu kita jahit tepi. Kita terangkan dia punya garisan tengah ni. Kemudian yang sini kita ambil suku lah, nanti kita jahit Dia punya basi ni kita kena buka. Cara kita nak letak, kita lipat daripada bahagian tengah ni. Bahagian yang kita tanda tadi tu kita lipat. Kemudian kita letak macam ni. Kita temukan dengan garisan lurus dekat bahagian badan ni.
Okey, lepas ni kita akan jahit. Saya akan tunjukkan pada bahagian mesin nanti ya. Okey, sekarang kita gosok pada bahagian leher ya. Kita dah pin. Kemudian kita masukkan macam ni. Kita start daripada sini. Untuk mengelakkan lubang leher ni, belahan leher ni nampak terkangkang, jangan terlalu jauh bila kita jahit. Kita gunakan sikit saja. Saya bagi contoh kat sini. Kita buat garisan mana yang baru belajar tu. Yang bahagian hujung ni kita langkahkan satu mata jahitan kemudian kita akan naik semula. Naik semula, kita akan temu pada sini. Bahagian ni kena sama tinggi. Okay, kita masukkan dia punya jarum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba sini ya, dia punya sampai yang kita tanda warna merah ni. Kemudian jarum tu keadaan dalam kain, kita angkat dan kita pusing. Ambil satu mata jahitan saja ya. Okey. Satu. Kemudian kita pusing. Kalau kita ambil lebih nanti dia akan terkangkang. Bila pada bahagian corner ni kita adjust lah dia punya tapak ni, kita angkat sikit dia punya tapak tu, kita pusing. Perhatikan pada bahagian basi yang bawah ni jangan terlipat ya. Kita buka dia punya basi jahitan tu. Sambil kita jalan, sambil tu kita tengok pada bahagian bawah takut bahagian bawah dia lari. Kita akan snap pada bahagian keliling yang ni. Ni kita akan snap dia pada bahagian yang lengkung-lengkung ni. Sebab kalau kita tak snap dia, dia akan tak dapat bulatan yang cantik. Yang ni kena hati-hati ya, jangan terputus pada bahagian jahitan. Bila kita dah snap, baru kita potong pada bahagian belahan ya. Yang ni kena hati-hati, jangan sampai terlajak. Kemudian kita pusing. Bahagian yang bucu ni kita boleh potong sikit sebab kita tak nak dia tebal
bahagian bucu ni. Kemudian kita pusing belakang. Bahagian leher ni kita boleh jahit piping juga ya. Kalau yang dulu-dulu tu kita jahit mata lalat ataupun tulang belut. Tapi sekarang dia orang lebih mudah pakai piping ataupun lapik ni ya. Kita gosok dulu dia punya lapik ni. Penjuru ni kita akan tajamkan dia. Kita ambil jarum ni, kita tolak dia ke ni, macam ni. Kita kena sama tinggi dengan yang sebelah bahagian hujung ni nanti kita gosok, kita dapatkan penjuru yang cantik Okey, sekarang saya gosok dulu. Okey, kita dah saya dah gosok. Ada setengahnya tu pun tak payah gosok ya. Kita buat macam ni dia punya alur ni tengah. Kita buat macam ni tangan kita. Kita dapatkan dia betul-betul tengah baru kita jahit. Tak gosok pun boleh. Kita boleh buat macam ni. Tapi untuk yang masih belajar tu elok gosok lah, sebab nanti dia akan tak cantik kan kalau yang bahagian dalam tu dia nampak terkeluar. Dia punya penjuru ni kita boleh tarik dia lagi bagi dia tajam. Untuk dapatkan penjuru ni yang cantik, kita tak nak ada nampak jahitan tu, kita boleh start daripada sini ataupun daripada sini Tapi saya ambil daripada sini lah, hujung ni. Masukkan dulu dia punya jarum. Masa ni kita boleh susun dia, dapatkan dia punya alur ni betul-betul tengah. Jangan ada nampak terlebih macam ni. Macam ni. Bahagian dalam dia nampak terkeluar macam ni. Kalau boleh kita elakkan. Kita macam ni. Nak cantik mata jahitan ni kita haluskan sikit. Kita buat halus tepi. Sambil jalan tu, sambil kita ratakan. Nampak dia punya mata jahitan saya haluskan, jadi dia nampak lebih kemas. Bahagian hujung ni kita akan buat macam tadi, kita naik pusing. Kita akan langkah satu mata jahitan, kemudian kita pusing balik. Kita boleh tengok ya mata jarum tu kena pada bahagian kain sebab tadi kita dah haluskan jahitan dia lari sikit. Okey, nampak
Dia punya tinggi dia sama rata. Dia punya, bila kita buat pasang butang, contohnya kita dah pasang butang, kedudukan dia tak ternganga tak ternganga macam ni. Kedudukan dia rapat. Sebab dia punya hujung ni kita akan lompat satu mata jahitan. Bila kita buat macam ni, dia akan rapat. Jahitan dia saya dah haluskan. Dia punya mata jahitan dia akan nampak lebih kemas dan cantik kan. Dia punya jahitan dia. Kemudian dia punya bahagian belakang nanti kita buat silang pangkah lah. Okay, so kali ni Abang nak terangkan macam mana you boleh modify daripada 4 design yang you nampak dalam poster ni menjadi 10 design. Modul yang pertama ialah baju kurung berpesak. So baju kurung berpesak ni kita boleh modify dia menjadi 3 baju kurung yang lain, iaitu baju kurung pesak biasa ataupun kita panggil sebagai pesak buluh, baju kurung riau ataupun baju kurung pesak gantung. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung tradisional ni kita akan pilih kain susun tepi. So dekat situ kita dah dapat 4 design. Selain tu kita ada baju kurung moden. So kalau kita boleh bayangkan baju kurung moden ni bila kita pendekkan sikit, kita dah dapat blouse A-line. Lepas tu kalau kita labuhkan sampai bawah, kita dapat jubah A-line. So dekat situ kita dah dapat 7 design. Biasanya untuk dipasangkan dengan baju kurung moden ni kita akan berikan kain yang simple. Contoh macam kain kipas belakang. Gunakan basic pola hadapan yang sama, kita boleh modify dia jadi kain A-line atau kain duyung. So dekat situ kita dah dapat 10 design. Dan untuk semua design ni kita berikan video lengkap dari cara ambil ukuran, merancang pola, potong kain sehingga menjahit step by step. Jadi untuk newbies ataupun yang tak pernah ada basic jahitan atau tak pernah masuk kelas jahit secara offline atau online, Abi sangat syukurkan kelas ni sebab dengan sekali bayaran you boleh join kelas kita sepanjang hayat. Jadi you tak perlu rushing untuk siapkan semua modul atau ikuti semua modul dalam satu jangka masa. Dan student kita boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana saja. Dan jika semasa self learning, semasa belajar sendiri tu you ada masalah ataupun you rasa you nakkan kepastian cikgu-cikgu, kita ada support group di mana you boleh bertanya dengan cikgu-cikgu dalam tu. InsyaAllah kami di Able Tailoring akan bantu you untuk hasilkan baju pertama you. Mungkin awal-awal ni you nak belajar design-design yang simple-simple saja, contoh macam blouse A-line ataupun kain duyung atau kain A-line. So you boleh rujuk modul yang sama, dan one day bila you rasa you nak upgrade skill you kepada mungkin you nak upgrade kepada kiraan lipatan untuk kain susun tepi atau kipas belakang, so you hanya perlu rujuk package yang sama tanpa bayaran berulang, sebab sekali bayaran untuk penyertaan sepanjang hayat. Untuk student yang ada masalah internet, jangan risau sebab kita ada sediakan satu support system iaitu OTG. Dual OTG ni you boleh plug in pada handphone, laptop atau television, terus boleh masuk kelas. You boleh set masa you sendiri. Dan ini adalah kali pertama kita berikan harga terendah RM30 sahaja. Harga asal kelas ini adalah RM100. Bagi RM30 untuk 5 hari ini saja, daripada 16 hari bulan hingga 20 hari bulan. Jangan lepaskan peluang, cepat-cepat klik link WhatsApp dalam original posting dan button WhatsApp di bawah. Cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all join kelas jahitan kita dan hasilkan jahitan pertama. Mana tahu satu hari nanti you juga mampu open tempahan dan jana pendapatan dari rumah seperti student-student kita yang lain.